Tapi untuk peringkat awal ni mungkin saya akan cuba jawab dulu satu soalan ni Kak Ina sementara Kak Ina berehat. Saya tunjukkan satu soalan. Soalan ni panjang. Iaitu bagaimana jika menulis kisah benar tetapi dalam masa yang sama penulis juga mengadun cerita atau kisah tersebut dengan olahan kisah-kisah imajinasi sendiri. Contoh, 40% kisah benar, 60% imajinasi. Adakah ini juga boleh dikategorikan sebagai kisah benar atau dikategorikan pada cerita bukan kisah benar? Boleh berikan sedikit penjelasan. Okey, yang ini tak apa. Saya rasa Kak Ina pun akan jawab selepas lagi. Tapi saya respon dulu untuk soalan ini. Okey, daripada penerangan Yan tadi, boleh saya simpulkan di sini. Sebenarnya daripada pengalaman Yan, bagaimana Kak Ina pula memberikan 7 tip tadi. Itu simpan dia elok tampal dekat dinding ke mana-mana ke, sebab nak tulis panduan itu saya rasa tak ada lagi dalam program lain yang menunjukkan macam mana nak tulis kisah benar dengan cara yang tersusun begitu. Ada 7 tip tu. Ada 7 nasihat ni. 7 nasihat daripada Kak Ina macam mana dia susun begitu. Okey, akhirnya nanti kita harapkan dalam segmen yang ini kita membayangkan bahawa penulis sudah nampak ada beza menulis kisah benar. Nanti kita akan bandingkan selepas ni dengan menulis cerpen. Dan yang ketiga ialah menulis cerpen berdasarkan kisah benar. Nampak beza kan? Dekat inilah soalan yang ditanyakan oleh Ukaina Zain ni. Okey, jadi maknanya sekarang ni nak tulis kisah benar boleh, tapi tak ada kisah yang 100% benar. Kalau dia 100% benar, dia jadi apa? Dia jadi laporan. Jadi laporan. Laporan tak boleh tukar kan? Nama tak boleh tukar, tempat tak boleh tukar. Yang tadi dia kata watak tu bekerja dekat satu pasti. Tapi tak dipastikan pasti yang mana satu. Macam tu lah maksudnya. Artinya kita tak nak letak pasti yang mana. Okey. Kerana itu tujuan apa? Tujuan keselamatan. Ada hal-hal tertentu tidak boleh dinyatakan. Nama sebenar, tempat sebenar, lokasi semua tu mestilah disamarkan. Jadi dengan itu kan dah tak ada 100% kan, dah dikurangkan Itu dalam penulisan kisah benar. Nampak tak? Kisah benar pun tak boleh 100% seperti kata Kak Ina. Ada bahagian yang disimpan. Okey, itu kisah benar. Now, kalau cerpen semata-mata, cerpen ialah cerita. Okey? Cerpen ialah cerita ataupun cerita pendek. Jadi, apabila dia cerita, artinya 100% itu dicipta. Tak ada, tak wujud. Tetapi inspirasinya barangkali datang daripada kisah benar. Kita terfikir kepada sesuatu, kalaulah begini-begini, kenapa dia tak buat begitu? Jadi tak berlaku dalam realiti, kita buat dalam cerita. Itu cerpen. Maknanya dalam realiti saya selalu membayangkan saya ada seorang abang sebab saya nak sulung. Kalau perhatikan dalam cerpen-cerpen saya awal lah yang macam watak-watak lelaki itu, dia bukan boyfriend tau. Dia bukan macam cik boyfriend ke tak. Saya meletakkan macam brother figure, big brother figure, abang yang melindungi. Saya mencari itu dalam hidup saya lah. Itu subconscious. Kadang-kadang kita pun tak perasan. Ketika saya baca balik cerpen-cerpen lama, cerpen-cerpen yang tak tersiar, sebenarnya itu ialah keinginan-keinginan kita yang tak tercapai dalam alam realiti. Kita akan masukkan dalam cerpen sebenarnya. Ada berlaku. Itu cerpen. Sekarang ini yang kita cuba nak memberikan pencerahan ialah perbezaan antara cerpen berdasarkan kisah benar. Jadi ini yang sebenarnya pun menulis cerpen. Cerpen ini berdasarkan kisah benar. Itu dibentuk. Tapi ada orang panggil macam-macam nama lah. Bonda Nur panggil dengan dakwah santai. Puan Sri Dia memanggil kisah hidup. Ada satu lagi kumpulan Puan Rahma Saad. Ini kalau nak follow, ini saya bukan nak promo lah, tapi kalau nak follow sebenarnya nama-nama ni boleh follow. Mereka ni ialah kumpulan yang menghasilkan banyak antologi dan mereka ni kalau kita perhatikan, saya dah mengikuti kesemuanya. Saya mendapati mereka menggunakan tema yang sama, iaitu seperti yang kata Kak Ina, kalau ada nak tulis satu antologi, satu buku tu tema dia mesti sama. Kalau tema kisah hidup tentang baru-baru ni kita legacy Abah kan, okey, diteruskan yang itu. Kalau misalnya tentang makanan saja, dia akan ada tema makanan saja macam tu. Bonda Nur dengan dakwah santai, tengok tadi yang dah terangkan tentang buku blur, buku clear dan sebagainya, kita nampak. Jadi kesatuan itu yang dicari orang. Itu kerja penyelenggara lah. Nanti kita akan cerita dalam episod yang lain macam mana nak penyelenggara. Tetapi sekarang ini kita melihat diri kita sebagai penulis. Sebagai penulis, kita kena tahu apa yang kita nak pilih, nak saring supaya kita dapat hasilkan. Jadi itu yang kalau boleh saya berikan dari segi tambahan apa yang dimaksudkan daripada yang telah kita kongsikan tadi. Baru jelas bahawa sekarang jangan keliru. Sebagai penulis kita ada pilihan bahawa ini ialah kisah benar, kita nak buat kisah benar.
Yang kita tahu dah mana nak samar tadi, Kak Ina dah tunjukkan dalam 7 tip tu, mana yang kita nak samarkan, mana kita nak pindah. Yang penting kisah benar ni dia sikit-sikit lebih kurang ya, macam kalau kita tulis travelog. Siapa yang pernah masuk bengkel travelog saya kata kalau bangunan tu tak ada kat situ, jangan pergi tambah. Bila kita tambah, dia dah tak jadi travelog lagi, dia tak benar. Kalau gunung tu tak ada kat situ, jangan pergi letak gunung kat situ pula. Tak boleh. Kalau cerpen boleh, tak ada gunung lah, tambahlah gunung satu kat sini. Cerpen boleh, tapi dalam kisah benar tak boleh. Oleh itu, kisah benar berbeza. Okey, 3 kisah benar lain, cerpen lain dan cerpen berdasarkan kisah benar. Okey, nak harap yang bahagian itu sudah jelas. Menjawab beberapa persoalan dalam Facebook yang bertanya itu, saya simpulkan di sini. Okey,